Didik TV KPM. Okey, sekarang kita akan tengok bagaimana cara untuk menghindari jenayah kanak-kanak ini. Baik. Okey. Jadi kita akan tengok ada beberapa pihak di sini yang bertanggungjawab atau memainkan peranan penting dalam menghindari jenayah kanak-kanak, iaitu diri sendiri, masyarakat, keluarga, sekolah dan juga pihak berkuasa dan badan bukan kerajaan ataupun lebih dikenali sebagai NGO. Okey, mari kita tengok bersama-sama. Okey, bagaimana diri sendiri? Bagaimana kita sebagai murid tersebut, kanak-kanak tersebut, bagaimana dia boleh mengelakkan diri dia daripada terlibat dalam jenayah kanak-kanak. Semestinya mesti ada kesedaran diri. Maknanya dia kena tahu sama ada perbuatan itu baik ataupun tidak. Adakah dia memberikan faedah ataupun tidak. Seterusnya memilih kawan yang baik, sebab kawan itu merupakan nadi utama kepada kanak-kanak sebenarnya, sebab mereka meluangkan lebih banyak masa, mereka berbual, mereka berkongsi banyak cerita dengan rakan. Jadi mereka sangat penting untuk mereka memilih kawan yang baik. Dan juga mereka perlu mengisi masa lapang mereka dengan aktiviti yang berfaedah. Bukannya menggunakan masa lapang mereka dengan membuat aktiviti yang negatif. Itu dari segi diri sendiri. Baik. Dengan keluarga pula, ini sangat penting di mana ibu bapa perlu memberikan didikan agama dan juga menerapkan nilai-nilai murni dalam diri kanak-kanak tersebut. Dan juga yang sangat penting mereka perlu memantau pergaulan kanak-kanak, siapa kawan mereka, ke mana mereka pergi, pukul berapa mereka balik. Jadi mereka perlu menumpukan perhatian, mereka kena memantau pergaulan kanak-kanak dan juga persekitaran mereka. Dan juga memberikan perhatian dan juga kasih sayang yang sepenuhnya kepada kanak-kanak. Sebab saya rasa kasih sayang ini boleh membentuk kepribadian mulia ke dalam diri kanak-kanak tersebut. Betul, cikgu. Okey. Seterusnya kita tengok pula. Okey, masyarakat. Bagaimana masyarakat boleh membantu dalam mengelakkan jenayah kanak-kanak? Contohnya mengambil tahu, bukannya sikap individualistik, maknanya terlampau mementingkan diri sendiri. Mereka perlu mengambil tahu dan juga saling membantu apa yang berlaku. Sekiranya mereka melihat adanya kanak-kanak ini melakukan satu perkara yang anasir negatif, mereka perlu sama ada memberitahu kepada bapa ataupun melaporkan kepada sekolah, dan memberi nasihat. Mereka ni perlu berani untuk memberi nasihat dan juga teguran kepada kanak-kanak ini. Dan juga sangat penting mereka menjadi mata dan telinga untuk sekolah dan pihak berkuasa, kerana mereka ni menjadi sepertinya pelapor kepada pihak sekolah dan juga pihak berkuasa sekiranya adanya aktiviti-aktiviti anasir ini berlaku di kawasan perumahan mereka. Okey, seterusnya sekolah. Apa sekolah boleh buat? Bagaimana sekolah dapat mengelakkan daripada jenayah kanak-kanak ini? Mereka menyediakan persekitaran yang kondusif yang mana boleh menggalakkan kanak suka untuk pergi ke sekolah. Mereka tidak melibatkan diri dalam kegiatan negatif. Dan juga sangat penting mereka perlu memantau disiplin murid-murid ini, di mana mereka tahu kenapa, contohnya mereka selalu penting sekolah, selalu penting kelas ataupun aktiviti-aktiviti lain sekiranya mereka mendapat tahu. Dan juga bekerjasama dengan pihak polis. Akhirnya, bagaimana pihak berkuasa dan juga badan bukan kerajaan mereka boleh membantu, iaitu mengadakan lawatan ke sekolah. Ada sekolah yang ada mereka tetapkan ada anggota polis yang datang untuk melawat ke sekolah mungkin setiap minggu sekali dan sebagainya. Jadi ini boleh menakutkan kanak-kanak sekiranya ada yang terlibat dalam kegiatan negatif. Dan semestinya memperkenalkan pendidikan pencegahan jenayah, contohnya adanya aktiviti co-curriculum, yang mana adanya aktiviti pencegahan jenayah dan juga menguatkuasakan undang-undang dengan tegas. Maknanya perlu mengambil tindakan yang tegaslah terhadap sesiapa yang terlibat dalam aktiviti anasir negatif. Okey, seterusnya kita akan tengok. Okey, saya sediakan satu situasi sini. Okey, apakah saya akan tanya soalan ini, situasi ini, dan saya minta murid-murid saya untuk memberikan tindakan. Okey. Siapa nak jawab untuk tindakan situasi pertama ini? Siapa nak jawab? Angkat tangan. Boleh angkat tangan. Siapa? Okey, Ganis. Okey, apa tindakan ini? Sharon seorang yang pendiam dan selalu dibuli oleh rakan-rakannya dan dia merasa takut dan mengalami tekanan jiwa. Jadi apa tindakan Sharon patut buat? Katakan tidak kepada pembuli. Katakan tidak. Maknanya dia kata Tidak kepada pembuli. maknanya dia kena berani untuk mengatakan tidak kepada pembuli. Cukup.
Jangan bully saya contohnya, okey? Okey, ataupun Sharon patut melaporkan kepada guru kelas atau guru disiplin, kepada ibu bapa ataupun kaunselor dan betul. katakan tidak kepada pembuli. Jadi dia kena beranikan diri dia. Okey, situasi yang kedua. Okey, siapa nak cuba jawab? Nandu. Okey. Navia. Nandu suka bergaul dengan kumpulan samseng dan selalu terlibat dengan aktiviti tidak bermoral. Apa tindakan Nandu? Navia. Nandu boleh menghadir ke kurikulum atau kelas tambahan. Saya tak berapa. Tak dengar Navia, boleh cakap kuat sikit. Nandu boleh menghadir ke kurikulum atau kelas tambahan. Okey, Nandu dia kata dia perlu maknanya dia ingin diminta Nandu untuk melibatkan diri dalam aktiviti yang berfaedah daripada ikut kawan yang dengan samseng tu ataupun dia boleh keluar daripada kumpulan tersebut dan mengelakkan diri daripada terlibat dengan aktiviti tidak bermoral. Okey? Maknanya dekat sini dia kena keluar daripada geng tu. Okey, seterusnya kita tengok kepada situasi yang seterusnya. Okey, Johan mengajak luncai. Siapa nak jawab ni? Cuba. Okey, Santosh. Tidak mengikuti Johan. Tidak mengikut Johan untuk siapa? Luncai ke Johan? Siapa? Sekarang Johan mengajak luncai. Apa tindakan luncai? Tidak ikut? Tidak mengikut Johan. Okey, luncai tidak ikut Johan ya. Jadi luncai patut menasihati Johan untuk tidak mencuri. Okey? Okey, seterusnya yang terakhir Loga Priam. Apa jawapan? Murid tingkatan 2 itu boleh melaporkan kepada guru disiplin. Okey, melaporkan kepada guru disiplin. Okey, bagus Okey, jadi ini merupakan satu daripada tindakan. Jadi sekarang saya nak tanya kepada murid-murid saya, boleh berikan saya satu ataupun dua sikap anti jenayah anda. Anti jenayah ni maknanya mereka tidak mahu melibatkan diri dalam jenayah. Jadi apa sikap? Okey, Ganesh angkat tangan. Dan maknanya ini pada diri mereka sendiri. Okey, Ganesh dah angkat tangan. Yes, Ganesh? Okey. Saya akan Okey, nampaknya Ganesh ada masalah teknikal sedikit. Tak apa. Santosh, bagaimana Santosh? Saya akan meluangkan masa dengan keluarga saya. Okey, meluangkan masa bersama keluarga, bukan dengan kawan yang tak baik. Okey, seorang lagi? Siapa nak cuba? Okey, Loga Priya. Saya akan melibat dalam kurikulum. Okey, melibatkan diri dalam kurikulum. Okey, jadi kita tengok ini bukan jawapan mereka. Kita tengok apakah jawapan-jawapan lain. Ini semua adalah banyak cara ya bagaimana kita boleh mengamalkan sikap anti jenayah. Okey, contohnya macam pelajar saya kata tadi meluangkan masa dengan keluarga, betul tak? Okey. Jadi mengisi masa lapang, okey, berpegang teguh kepada ajaran agama. Okey, kalau adanya perbuatan anti jenayah ni, berkaitan jenayah, mereka boleh beritahu kepada ibu bapa mereka. So ini kita nak tunjuk kepada sikap mereka sendiri bagaimana mereka boleh mengelakkan diri daripada jenayah sebenarnya. Jadi ini adalah refleksi diri mereka. Itu dia cara yang kita boleh mengamalkan sikap anti jenayah. penjenayah. Baiklah Cikgu Manggis, boleh tak Cikgu kongsikan kesimpulan mengenai topik kita hari ini, Cikgu? Silakan. Okey. Kesimpulan kita pada hari ini adalah sangat penting jadi dalam kehidupan kita ni kita perlu memupuk nilai-nilai murni daripada kanak-kanak itu sendiri supaya mereka ni yang merupakan tunjang belakang kepada negara kita dan mereka ni adalah merupakan nadi negara kita dan kita perlu membentuk mereka supaya mereka dapat mereka akan membesar dengan kepribadian mulia daripada melibatkan diri dengan gejala-gejala yang negatif sebenarnya. Okey. Baiklah Cikgu, sebelum kita mengakhiri segmen kita hari ini, tapi saya nak tanya juga bagaimanakah prestasi murid-murid kita hari ini, Cikgu? Okey, prestasi murid-murid saya pada hari ini sangat bagus kerana mereka memberikan respon yang cukup baik dengan jawapan tambahan sendiri. Okey, dan saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas dan saya ingin berikan 10 bintang kepada murid-murid saya pada hari dan thumbs up. 10 bintang. Dan Cikgu, bagaimanakah murid-murid yang berada di rumah nak dapatkan bahan tambahan, Cikgu, untuk betul, topik Chris. hari ini? Okey, untuk murid-murid di rumah mereka boleh dapatkan bahan tambahan daripada portal The5 KPM. Okey, portal The5 KPM. Dengan itu saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Manggis. Didik TV KPM.